penyakit yang kita hadapi, di samping kita makan ubat, di samping kita pantang, di samping kita jumpa doktor, ialah dirawat dengan cara memberikan sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan itu menjadi penyembuh kepada penyakit yang sedang kita hadapi. Kalau tak sembuh pun dia tak semakin berat. Sedekah salah satu cara rawatan menurut syarak. Dan yang ketiga, kita menghadapi ujian-ujian yang kita tak suka, kita minta Allah tolak ujian itu, bala itu, atau dapat kita atasi dan hadapi bala itu dengan sebaik mungkin dengan cara kita memperbanyakkan berdoa. Baik, jagalah harta kamu dengan cara mengeluarkan zakat. Kalau kita pakai akal kita, mengeluarkan zakat mengurangkan harta. Tetapi agama tak boleh pakai akal semata-mata. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul ka'baini asfalul khuffaini aula bil mashi min a'lahuma." Jika agama itu boleh pakai akal semata-mata, maka menyapu dua khuf yang lebih utama di bawah daripada di atas. Orang sapu kasut khuf tu yang wajib sapu atas, bawah tak wajib, sunat. Kalau pakai akal, bawah lah kena sapu sebab bawah yang kena tanah. Atas bersih, tapi hak wajib atas, bawah tak wajib. Kerana ada ajaran-ajaran yang kita tak boleh memikirkan dengan akal kita semata-mata. Kalau kita fikir cara akal, riba itulah yang untung, jual sedekah itulah yang rugi. Kita ada RM10, bagi orang hutang RM10, syarat kat dia mesti bayar RM11, maka kita untung RM1. Kita ada RM10, kita sedekah kat orang RM1, tinggal RM9, maka kita rugi RM1. Di segi perkiraan, bagi hutang 10 minta 11 untung. Ada 10 bagi sedekah RM1, tinggal 9 rugi. Tapi di segi syarak sebaliknya. Yang bagi hutang RM10 minta RM11 rugi, yang ada RM10 sedekah RM1 tinggal 9 untung. Hak 9 tu untung, hak 11 tu rugi. Padahal 11 yang banyak, 9 yang rugi. Allah sebut dalam Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tu ayat yang menjelaskan betapa akal kita, pemikiran kita, perkiraan kita tidak seperti mana yang syarak sebut. Yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba, Allah hancurkan riba, Allah musuhi riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menyuburkan sedekah. Sehingga kan hadis kata, ma naqasat sadaqatan min mal, tidak akan berkurang sedekah daripada harta. Jadi orang yang sedekah dalam masa yang sama dia berusaha, dalam usaha itu Allah Ta'ala boleh lipat gandakan lebih daripada apa yang dia sedekahkan. Dia sedekah sekupang dua, dia dapat RM1 2. Dia sedekah RM1 2, dia dapat RM10 2. Dia sedekah RM10 2, dapat RM100 2. Dia sedekah RM100 2, dapat RM1000. Dia sedekah RM1000, dapat RM10,000. Dengan syarat dia sedekah dalam masa sama dia berusaha. Dan kita baca hadis Imam Muslim yang menceritakan seseorang yang mendapat hasil dibahagi 3, 1/3 untuk kegunaan, 1/3 untuk modal. Pada masa akan datang dimasukkan kembali kepada tempat pekerjaannya, dan 1/3 untuk sedekah. Menyebabkan Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat membantu orang itu. Hadis tu kita mengaji dah hari itu dalam riwayat Imam Muslim. Kita mengaji dalam riwayat Imam Muslim tentang seorang lelaki yang
sering memberikan sedekah daripada hasil yang dia dapat. Muka surat 39 hari tu. Muka surat 40. Kita dah baca hadis muka surat 40, bagaimana beruntungnya orang sedekah, riwayat Imam Muslim. Dia dapat duit, dia bahagi 3. Kita mungkin dapat duit pencen, mungkin kita dapat duit jadi cikgu, mungkin kita dapat duit menega, mungkin kita dapat duit motong getah. Apa saja duit yang kita dapat, selalunya kita bahagi 2. Sebahagian kita guna, sebahagian kita simpan dalam bank. Hak tu hak kita yang banyaknya. Tapi dalam hadis ni dia kena bagi 3. Kita guna sebahagian, kita simpan sebahagian, kita bagi ke orang sebahagian. Bagi ke orang tu nama dia sedekah, nama dia zakat, nama dia belanja orang, nama dia buat kenduri, nama dia bagi kat jiran, tak kira. Tak semesti bagi ke orang tu banyak. Walaupun kita bagi sebiji roti canai, kita belanja kawan kita segelas teh tarik, kita sudah memberikan sebahagian daripada yang kita dapat. Mungkin yang kita bagi itu hanya sepinggan mi goreng kepada jiran kita, sama ada kita goreng sendiri ataupun kita beli di kedai. Walaupun yang kita bagi itu sebiji buah kurma, walaupun yang kita bagi itu seekor ikan kepada kucing, kita bagi nasi basi kita kepada ayam, yang penting kita bagi. Kita pun tak boleh makan nasi basi, tapi ayam tak kata apa, bagi dah. Pemberian kita kepada orang lain itu ada nilai. Hadis kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jauhilah dirimu daripada api neraka walaupun dengan memberikan separuh buah kurma. Tak semesti bagi ribu-ribu, tunggu ribu-ribu baru nak bagi, sampai mati tak jumpa. Yang boleh bagi banyak, bagi cara banyak. Yang tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi langsung, bagi sumbangan tenaga, buah pemikiran dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kamu semua untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan untuk mendapat syurga yang lebarnya seumpama 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Lebarnya begitu, panjangnya lebih lagi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan akan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa. Macam mana sifat ahli yang bertakwa yang bakal masuk syurga? Mula sekali yang menyumbang. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang memberikan sumbangan ketika senang, ketika susah. Senang bagi banyak, susah bagi sikit. Senang bagi cara senang, susah bagi cara susah. Infak itulah sifat pertama yang bakal dapat keampunan Allah dan syurga menurut ayat tersebut. Dan orang nak mati, minta malaikat tunda masa dah. Jangan bagi matilah, minta tambah lagi sikit. Kerana saya nak isi masa yang berbaki dengan bersedekah dan jadi orang baik. Laula akhartani ila ajalin qaribin la asaddaqa wa akun minas salihin. Boleh dah minta tambah masa sikit, jangan bagi matilah, saya tak mau matilah. Kerana saya nak isi waktu saya dengan bersedekah dan nak isi waktu saya dengan jadi orang baik. Kerana untung orang mati bawa sifat rajin sedekah dengan jadi orang baik. Nak mati minta tunda masa kerana nak ubah diri jadi orang baik. Allah Ta'ala kata tak boleh tangguhlah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguh kepada seseorang apabila masa kematian sudah tiba. Dia minta nampak malaikat maut nak ambil nyawa dia. Dia nampak suasana akhirat, dia tak mau pergi akhirat lagi. Dia tak mau serah diri dia untuk diambil nyawa oleh malaikat. Dia minta jangan bagi matilah. Kerana saya nampak bagusnya orang mati dengan membawa 2 perkara ini, maka saya nak isi hidup saya yang berbaki dengan 2 perkara ini. Yang pertama sedekah, yang kedua jadi orang baik. Maka menjadi orang baik ini keperluan semua orang yang nak mati elok.
Lalu kita doa jadi orang baik sewaktu kita nak tidur kalau kita rajin. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Allah ya Tuhanku aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau menyamil nyawaku dalam tidurku ini, maka kasihanilah aku. Jika engkau menghidupkan aku pagi besok, maka peliharalah aku sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh, yang baik-baik. Kalau kita mati tengah tidur, kita dapat rahmat. Kalau kita jaga balik esok, kita jadi orang baik. Tak buat dosa, tak jadi sesat, tak jadi jahat. Kerana kita dapat pemeliharaan daripada Allah sebagaimana Allah telah pelihara hambanya yang baik-baik. Tu doa masa nak tidur. Oh tak ingat ustaz, tidur tak baca doa, lupa bismillah pun tak baca, ustaz pun tak baca, kata kami. Ustaz pun bukan ingat selalu. Saya nak lagi satu amalan yang boleh jadi orang baik, doa lepas wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ujung dia, wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan saya di kalangan hamba-hambamu yang baik-baik. Allahumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis Imam Muslim menyatakan siapa baca doa itu lepas wuduk, dibukakan ke-8 pintu syurga untuk dia pilih mana-mana pintu yang dia nak masuk. Nak masuk pintu nombor 1 boleh, nombor 4 boleh, nombor 8 boleh, ikut suka. Syaratnya lepas ambil ayat semayang, baca zikir itu 2 patah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat Imam Muslim, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar. Tu doa pertama. Doa kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tu dalam kitab riwayat dalam Sunan Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi suruh tambah doa tu lagi. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku di kalangan orang-orang yang banyak bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku di kalangan orang yang suka menyucikan. Suci akidah daripada yang rosak, suci ibadah daripada tidak sah, suci akhlak daripada sifat yang buruk, suci benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah, bertukar kepada menghias diri kita dengan perkara-perkara mendekatkan diri kita pada Allah. Jadikan saya termasuk orang yang suka menyucikan. Ujung doa ulama tambah lagi, waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikan saya termasuk di kalangan hamba-hambamu yang baik-baik. Lepas tu ada riwayat yang lain pula, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya baca doa wuduk ni, saya biasa dengar panjang sangat, tak nak hafal. Kod-kod dah mereka tulis di masjid surau tepi tempat ambil wuduk, untung tak gaduh hafal lah, pakai baca tu, tengok tu mereka tulis senang. Ni tak tulis, saya pun tak hafal. Dalam banyak-banyak tu saya nak baca hak mana yang mudah sikit. Paling mudah hak awal tu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. 8 pintu syurga sedang terbuka menanti kita untuk kita masuk apabila kita mati kelak. Sekurang-kurangnya bila ingat baca, tak ingat tak baca. Kamu baik wajib, tak berdosa, penting sunat. Tapi bila kita tahu, kalau kita tak baca, rugi. Rugi. Macam suratul Mulk, harap nak baca seorang tak pasal, susah. Alhamdulillah masjid kita ada program baca suratul Mulk tiap malam. Kita boleh baca tumpang depa. Kelebihan baca suratul Mulk, mati dijauhkan daripada azab kubur. Cuma teruk nak baca sampai 30 ayat. Kita kalau jenis tak suka baca, kita tu imam baca pula dah suratul Mulk, bila nak habis panjang. Padahal suratul Mulk tu kita baca kelebihan dia, kita rasa rugi kalau tak baca. Tapi nak baca seorang, teruk nak habis 30 ayat tu, merangkak. Kita tumpang semangat orang lain pakat-pakat baca. Tu imam baca, kita baca. Sama dengan wirid lepas sembahyang. Ada orang kata wirid lepas sembahyang tak boleh, bid'ah.
wirid darah-darah, baca masing-masing. Cuba tengok di Mekah Madinah, semua baca pelan. Mekah Madinah memang orang nak pergi nak buat ibadat lah. Kalau baca masing-masing pun tak ada masalah. Tempat kita hak 50 orang nak baca sekali untuk imam, tiba-tiba imam sengap, 30 belah balik. Pasal apa? Tu imam tak baca wirid, aku pun segan lah baca sendiri-sendiri. Tak ada semangat lah. Akhirnya kalau kita zikir secara berjemaah, ramai yang tumpang zikir masing-masing, sebahagian ramai yang belah balik, yang baca tak banyak mana. Maka tempat kita lebih sesuai zikir secara beramai-ramai. Alhamdulillah, di Jitra, di Al-Ustaz, di Sungai Petani, tempat kita zikir darah. Belah Padang Besar tu kadang kita singgah punya zikir pelan. Tu dekat dengan Siam. Kita pun bagi salam lompat bangkit terus. Tera duk zikir darah ni pun balik dah setengah. Tambah buat zikir pelan pula, lagi cerah. Maka tempat kita orang zikir darah. Kebiasaan begitu. Boleh zikir darah, boleh zikir pelan. Hadis ada tentang zikir darah, ada hadis tentang zikir pelan. Terpulang kepada kita nak ambil yang mana satu. Karena benda tu bukan wajib, sunat. Sama dengan doa lepas wuduk. Doa lepas wuduk ada panjang ada pendek. Cuma yang bagus di antara doa lepas wuduk itu, siapa baca mati mudah masuk syurga, ditawarkan 8 pintu syurga. Saya duk fikir nak tulis satu kitab amalan ke syurga. Hadis-hadis tentang amalan ke syurga hampir 200 buah hadis. Cuma tak ada masa, program penuh. Hari ini pun penuh, esok pun penuh. Esok kuliah subuh, kuliah duha, khutbah Jumaat, kuliah maghrib 4. Pagi tadi kena tahan polis bawa laju. Saya keluar daripada awal, sebelum waktu tahajud keluar. Pergi sembahyang subuh di Bukit Pinang, pergi kuliah subuh di Darang, Syainuddin hafizahullah taala bagi kuliah subuh. Lepas tu balik main kuliah online di Al-Ustaz. Kuliah tentang sambutan Ramadan yang dibuat oleh Jakim Keningau, Sabah. Jadi saya mengajak dia Al-Ustaz, dipancarkan ke sana pukul 9 sampai pukul 11 suku, 2 jam suku. Balik laju nak main pula radio sebab DJ kata hari ni cuti Ustaz. Minggu depan pula baru nak mula. Polis tahan. Cik bawa laju laju bawa laju kan. Dan saya nak patah balik pergi mengajak dalam radio. Mengajak radio, nama apa Ustaz? Saya hebat nama. Pukul apa mengajak? 3 suku. Nak dengar saya. Pergi jalan-jalan. Pergi dengar tak ada, tak bunyi apa. Dia kata mohong Ustaz ni kelentong aku mampu lah. Minggu depan ada insya-Allah. Ini program penuh, esok dan pun penuh. Jadi ada ketika kita tak boleh pakai akal. Orang yang terlibat dengan aliran liberal, yang duk kritik ajaran Islam sekian pakai akal dia pak. Kritik tentang pusaka, kritik tentang hukum hudud, kritik yang ni dengan akal. Syekh Sya'rawi rahimahullah bila orang tanya dia, ulama boleh tafsir, tak ulama pun boleh tafsir, masing-masing ada akal untuk memikirkan tentang ajaran Allah. Syekh Sya'rawi kata macam mana? Dia kata kita duduk dalam rumah, tiba-tiba kita duduk dalam rumah 5 orang, tiba-tiba bunyi ketukan di pintu rumah, tak, ketukan berbunyi. Maka 5 orang itu 5 pendapat. Pasal pakai akal. A kata yang ketuk tu lelaki, B kata yang ketuk tu perempuan, C kata yang ketuk tu pondan, D kata, yang keempat kata yang ketuk tu budak-budak, yang kelima kata yang ketuk tu budak perempuan, budak lelaki. 5 orang, 5 pendapat. Lepas tu tanya pula yang pertama, dia ketuk tu yang ketuk tu nama apa? Kawan ni kata nama Dolah, kawan ni kata nama Yahya, kawan ni kata nama Timah. 5 orang, 5 nama keluar. Apa tujuan dia main? 5 orang, 5 tujuan. Dia ni main nak bayar hutang, dia ni main nak makan nasi, dia ni main nak jumpa, dia ni main nak ziarah, dia ni main nak menega, dia ni main nak minta sedekah. 5 orang, 5 tekaan.
Pasal semua pakai akal. Maka nak memutuskan 5 orang tu siapa yang paling betul, tak payah duk bertengkar. Nama apa, siapa yang mai, tujuan apa dia mai, kita tanya dia sendiri. Hang nama apa? Hang tujuan mai apa? Mai buat apa? Dia kata nama saya Abu, tujuan saya mai nak derma. Habis, 5 semua tak betul. Hak nombor 1 teka nama tak betul, hak nombor 2 sampai nombor 5 semua tak betul. Tujuan 5 tak betul. Kalau seorang boleh teka 2 tujuan, 10 tujuan pun belum tentu betul. Jadi nak betul tanya tuan tu sendiri ya. Hang nama apa? Main buat apa? Nama saya sekian, tujuan saya main sekian. Maka 5 tekaan tadi pakai akal saja tak cukup. Pasal tak nampak muka dia. Maka demikian juga syarak. Allah Ta'ala waktu turun ayat Quran, waktu turun hadis, kita pakai agak akal, ayat ni masuk lagu ni kot. Hadis tak, tanya Quran, tanya hadis, tanya Allah dan Rasul. Bila tanya Allah dan Rasul, Allah Ta'ala jawab, Rasulullah jawab, tanya al-ulama warasatul anbiya. Allah Ta'ala kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasulullah kata al-ulama warasatul anbiya. Quran dan hadis kata sila rujuk kepada ulama. Maka kita rujuk kepada ulama, tak timbul masalah kerana ulama dia kaji menyeluruh sebelum dia nak mengeluarkan sesuatu hukum dan alasan dan hikmah daripada 30 juzuk Al-Quran, daripada jutaan hadis yang mereka belajar. Jangan duk ikut hak tak kerti dalam bidang tu. Kita nak makan pun cari pakar masakan, kita nak buat rumah pun cari ahli dalam buat rumah. Kita nak beli kereta pun, kereta kita rosak hantar kat pomen. Gigi kita sakit pergi kat doktor gigi, tak pergi kat mekanik cabut gigi, sama-sama ada player. Gigi sakit cari doktor gigi, kereta rosak cari pomen kereta. Jangan kita kata aku nak pergi cabut gigi kat klinik tu segan lah. Pasal apa? Batuk ramai sangat. Hantu gigi yang sakit buat macam mana? Pergi kat pomen kereta sudah tempat rumah. Pasal apa? Player sama-sama ada. Pergi ya. Hak nu pakai player, ni pakai player. Hak tu bila hantar kereta rosak boleh gigi rosak pergi kat dia rongkah habis Jadi kita dalam bab keduniaan kita cari ahli dalam bidang tersebut. Bab agama lebih daripada itu. Tak erti sembahyang sunat, tak erti sembahyang tahajud, tak erti baca doa, kena cari ahli dia. Seperti kita tak erti nak perbaik kereta sendiri, kita hantar kat pomen. Tak erti nak buat baju, kita pergi ukur di kedai baju. Dalam bab baju kita cari ahli dalam bidang buat baju. Dalam bab makan kita cari tukang masak yang sedap. Dalam buat rumah kita cari ahli dah. Kita kata semua aku nak buat, tak boleh. Maka dalam bab agama Allah dah tetap lagu tu juga, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dalam bab agama Quran ajar tanya tuan dia. Tuan dia siapa? Allah dan Rasul. Nak tanya Allah kena rujuk Quran, nak tanya Rasul kena rujuk hadis. Rujuk Quran pun kita tak faham, kita orang Melayu, Quran bahasa Arab. Rujuk hadis pun kita tak faham, kita orang Melayu, hadis bahasa Arab. Maka cari ahli dalam bahasa Arab. Ahli bahasa Arab tu cukup kamu pergi 10 tahun? Tak. Tu sampai dah al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang memiliki, Imam Suyuti rahimahullah kata 14 jenis ilmu untuk memahami Quran. Ilmu yang ke-14 nama dia ilmul mauhibah, ilmu ilham yang Allah bagi. Ilmu ilham ni tak ada kat kita, ada kat ulama dulu-dulu. Kenapa dia dapat ilham yang tepat? Kerana hubungan mereka dengan Allah begitu tinggi. Imam Syafi'i sehari baca Quran 30 juzuk, akhirnya dia pakar Quran. Dia boleh tahu ayat Quran ni turun bila, muka surat berapa, nombor ayat berapa, turun musim panas ke musim sejuk, di Mekah ke di Madinah, tafsiran macam mana, semua dia pakar. Pasal dia wirid Quran sehari 30 juzuk, sehari sekali khatam. Kita 30 tahun sekali khatam. Kita juzuk amma pun tak ingat, kata Imam Syafi'i ni tak erti, tang ni tak betul kat aku. Kita juzuk 30 pun tak ingat. Surah Sajdah pun tak ingat saat tenggelam timbul. Imam Syafi'i rahimahullah, Allah beri taufik hidayah kepada dia, bagi karamah kat dia, khatam Quran setiap hari. Ni nak masuk bulan puasa Imam Syafi'i kalau bulan puasa khatam Quran sehari 2 kali. Depa kata ni cerita mohong, tak masuk akal, tak logik.
Ada seorang hamba Allah tu dia kata, tak logik cerita Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Pasal apa? Dia tak hafal yang seorang. Tak logik khatam Quran sehari 2 kali. Pasal apa tak logik? Pasal zaman dulu berlain dengan zaman lah. Pasal zaman lah nak cari orang baca Quran kerap, tak ada. Zaman lah cari orang baca handphone banyak, ada. Serluk dalam paket, handphone tak ada. Pergi cari terus, tertinggal lah kereta kan di rumah, hati tak sedap lah. Serluk dalam paket, tak ada tasbih. 14 tahun dah tak pernah buat tasbih. Tasbih tak ada masalah. Handphone tak buat, masalah zaman lah. Tak baca Quran, tak ada masalah. Tak baca Facebook, tak baca WhatsApp, tak baca mesej, satu kerugian. Tak tengok isu semasa, apa yang berlaku, satu masalah. Tak tengok isu dalam Quran, tak ada masalah. Isu semasa aku tertinggal hari ni, 2 hari dah tak buka WhatsApp, 2 hari dah tak tengok TV, 2 hari tak baca surah abang, berasa satu kerugian. 12 tahun dah tak baca Quran, tak ada rasa apa. Sedangkan Quran tu cerita benda dulu, sekarang dan akan datang. Cerita Quran 100% betul. Hak kita baca boleh jadi betul, boleh jadi bohong. Berita dalam surah abang, berita dalam TV, berita dalam radio, berita dalam handphone, boleh jadi betul, boleh jadi bohong. Tapi berita dalam Quran 100% betul. Kalau kata bohong, rosak akidah kita. Benda hak betul kita tak baca, benda hak boleh jadi betul bohong tu hari-hari baca. Ustaz hang kata kat kami hang pun semacam bukan berarti tak boleh baca, tapi hak ni kena baca juga. Duk pulun baca hak orang manusia hantar, hak Allah hantar, hak Rasul hantar, tak baca tak kena. Quran tak baca, hadis tak baca, orang mengajar tak mengaji. Duk pulun baca surah abang, baca Facebook, baca WhatsApp, sembang kedai kopi. Dia duduk kedai kopi 4 jam, dia boleh hurai lebih daripada Perdana Menteri. Macam-macam isu dia boleh. Dia main mengaji ustaz mengajar 5 minit, lena. Khutbah Jumaat 15 minit, lena 10 minit. Khutbah Jumaat lena. Sembang kedai kopi 4 jam tak apa. Tengok Yunustan 3 jam, habis dah. Tengok khutbah Jumaat tengah jam, lah berasa macam 2 jam, bila nak habis? Tak percaya tengok isu khutbah Jumaat, berapa orang lena. Saya ada baca khutbah, saya duduk depan, saya tahu, saya tengok tu dia lena banyak masjid ni. Lepas tu gila orang lain baca, saya lena balik. Pada muka mereka, aku baca khutbah hampa lena, hampa khutbah aku lena pula. Nak buat macam mana? Budaya kita lagu tu dah baik pada hinggap. Ada satu masjid, sekerat hadapan lena, sekerat belakang hinggap. Game budak-budak, dia orang main game lah, main game tengah khutbah Jumaat. Satu masjid saya biasa pergi baca khutbah itu. Belakang dia sembang macam market. Tepi kuala satu grup. Belah tu satu grup, belah tu. Geng-geng budak-budak muda. Dia hinggap nyong khomat baru berhenti. Kita pegang tongkat atas mimbar, ada yang pegang tongkat, isap tongkat, berapa kau manggih. Isap pipe. Hak depan lena sekerat, jaga sekerat. Jadi apa yang kita nak sebut bahawasanya dalam kitab kata, sekiranya kita pakai akal semata-mata, kemungkinan akal kita tak cukup, maka kita kena tanya tuan yang mai tu apa tujuan dia mai. Maka ketika kita pakai akal, sedekah itu mesti kurang. RM10 bagi RM1 jadi 9. Tapi sebenarnya hak tu bertambah. Macam mana boleh bertambah? Lepas ni Allah ganti balik. Sama ada ganti duit balik, RM10 bagi RM1 tinggal 9, Allah Ta'ala hantar lagi RM2 jadi 11. Atau tak ganti duit, Allah bagi kesihatan yang terpelihara, duit dia tak terbang. Kalau Allah hantar penyakit, duit dia 9 boleh jadi kosong. Pasal dia banyak duit kat doktor. Allah boleh bagi dalam bentuk zahir kita nampak rezeki kita murah, atau dalam bentuk maknawi seperti semayang kita semakin khusyuk, seperti tubuh badan kita sihat, seperti ulang alik kita ke masjid semakin rajin. Sebelum ni duduk pergi masjid hanya maghrib isya, dengan kita bersedekah Allah Ta'ala bagi tingkatkan kekuatan kita, boleh pergi subuh lohor asar sama. Allah boleh bagi dalam bentuk hissi dan maknawi.
Hissi secara zahir, maknawi secara makna. Tak nampak cara zahir, tapi dapat dalam bentuk yang lain. Yang penting Allah Ta'ala tak mungkir janji. Dia janji nak ganti, dia ganti. Dalam surah Sabah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan daripada sesuatu, pasti dia ganti. Ayat 39 surah Sabah. Maka hadis ni kata, kalau kamu nak jaga harta kamu, jangan sampai ditimpa malapetaka, jangan sampai ditimpa kerosakan, keburukan. Zakat jangan simpan kat kamu sampai bertahun-tahun. Buat keluar lagi habis. Kalau kamu simpan nak guna duit zakat tu, tak lama kamu kena. Kenapa? Kerana cara menjaga harta zakat, harta daripada dirosakkan, jangan campur hak haram. Hak haram bukan nanti riba, hak haram bukan nanti rasuah, hak haram zakat, hak milik fakir miskin, milik golongan yang 8, kita tak mau bawa keluar. Kita buat benda kena bawa keluar zakat, kita simpan duit zakat itu. Kita menega kena bawa keluar zakat, kita simpan duit zakat itu. Maka menyimpan hak zakat bukan hak kita, hak asnaf. Kita kata aku nak kena simpan sebab aku yang usaha. Tak, yang ni Allah Ta'ala suruh bagi bawa keluar. Kita simpan. Orang yang simpan harta zakat mengundang malapetaka. Tak kena dunia, kena dalam kubur, tak kena di akhirat. Kerana zakat tak boleh guna, bukan hak kita. Dalam Quran Allah sebut dalam satu ayat dalam surah Ali Imran, harta zakat kalau tak habis atau tak keluar langsung akan ditukar jadi rantai api neraka, melilit tengkok dan membakar dirinya. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Jangan mengira orang yang kedekun itu tak keluar zakat itu lebih baik bagi dia, sebenarnya lebih buruk bagi dia. Harta zakat itu akan ditukar jadi rantai api neraka untuk belit tengkok dia, untuk bakar dia siang malam. Itu ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Taubah, harta zakat itu ditukar jadi streka panas daripada api neraka untuk streka badan dia. Dan dikatakan kepada dia ketika nak streka badan dia, ketika badan dia distreka dengan harta, dengan streka api neraka, streka yang amat panas yang diletak dan distreka badan dia, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang kamu, harta yang kamu simpan di dunia dulu, rasailah apa yang kamu simpan tak berkeluar tu. Kita simpan harta nampak syok, sebenarnya kita simpan api neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW cabut cincin seorang lelaki, dia pakai cincin emas. Rasulullah ambil cincin dia, lempak dalam longkang. Nabi SAW bersabda, ayamidu ahadukum an yaj'ala fi usbu'ihi jamratan min nar. Adakah salah seorang daripada kamu berani ambil bara api neraka pitak di jari dia? Di segi zahir cincin, sebenarnya dia buh neraka di jari dia. Pasal apa? Dia pakai cincin yang haram. Pasal apa haram? Pasal cincin emas orang lelaki tak boleh pakai, orang perempuan dia boleh pakai. Dia pergi ambil cincin emas boleh jari dia. Rasulullah kata, dia ni buah api neraka di jari dia. Rasulullah ambil api neraka tu lempak. Nah, abang kata zahirnya lempak cincin, sebenarnya lempak benda yang menyebabkan kau masuk neraka. Begitulah ayat Quran kata orang yang memakan harta anak yatim sebenarnya dia masuk api neraka dalam mulut dia. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka makan api neraka. Dia pabuhlah mulut dia api neraka. Jadi benda-benda haram ni sebenarnya sebalik benda haram tu neraka sedang menanti. Mungkin orang makan harta anak yatim jangan jumpa. Orang tak keluar zakat pun mungkin jangan jumpa. Orang tak sembahyang 5 waktu ada rata taman, rata kampung. Pi sekolah ada dalam sekolah orang tak sembahyang. Pi kelang ada dalam kelang orang tak sembahyang. Pi taman ada dalam taman orang tak sembahyang. Pi masuk dalam kampung ada orang kampung, dalam kampung orang tak sembahyang. Jadi tak sembahyang ni, budaya tak sembahyang ni ada di mana-mana, banyak dengan sikit. Kadang kena adik-beradik kita, kadang kena ke anak cucu kita. Tak sembahyang ni berat hukum dia, kerana dia rukun yang kedua selepas pada mengucap 2 kalimah syahadah.
Tapi orang tak rasa takut tinggal semayang. Quran kata, orang-orang jangan sampai harta dan rezeki kamu melalaikan kamu daripada ingat ke Allah Ta'ala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai harta kamu, anak pinak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Siapa buat lagu tu, dia orang rugi. Orang yang menempah kerugian bila dia bersama harta dia bersama anak bini dia, menyebabkan dia tak ada nak ingat Allah Ta'ala. Tak ada ingat Allah Ta'ala tu sebagai ulama kata tak semayang. Tu dalam kitab Az-Zawajir an iqtirafil kabair. Dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka mengganti generasi yang terdahulu oleh generasi yang terkemudian yang menyia-nyiakan sembahyang dan mengikut hawa nafsu, mengikut syahwat dia. Mereka akan bertemu ghai. Ghai ni satu lembah dalam neraka. Mereka akan jumpa neraka kalau mereka hidup dua benda tak buat. Tak semayang dan ikut nafsu. Bila semayang tak ikut nafsu dia, nak buat benda nu halal haram dia tak kira dah, kerana dia tak semayang. Hak semayang pun kadang-kadang dia ikut nafsu, tambah tak semayang terus. Ayat dalam surah Maryam memperingatkan orang yang tak semayang. Ada satu ayat lagi orang tanya, ma salakakum fi saqar? Apa pasal kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak semayang. Maka Allah Ta'ala peringat, ada geng yang tak semayang dalam Quran, dalam hadis, dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Az-Zawajir. Orang tak semayang subuh dibakar sampai lohok. Tak semayang lohok dibakar sampai asar. Tak semayang asar dibakar sampai maghrib. Tak semayang maghrib dibakar sampai isya. Tak semayang isya dibakar sampai subuh. 5 waktu tak semayang dibakar 24 jam. Kalau hak jenis 5 waktu tak semayang bukan sehari, selalunya banyak hari. Kita hidup di dunia bukan nanti dibakar di dunia akhirat, dibakar kena api di dunia satu saat pun kita tak mampu. Ada seorang ustaz dia kata, kalau ada adik-beradik kita, orang kampung kita apa semua tak semayang, habang kadang hampir bertinggung atas dapur gas 5 minit, cucu api menyala, naik bertinggung satu seminit pun tak mau dah. Api di neraka 70 kali ganda api tu, ada riwayat kata 100 kali ganda. Maka orang yang tak semayang, kita kena kesian kat dia. Hang pun macam aku juga tak sanggup menghadapi api dunia, api akhirat lagi lah. Maka kita kena cari jalan bagi dia semayang. Ajak dia main semayang, ajak orang, suruh orang ajak dia main semayang, doa supaya dia dapat taufik hidayah untuk semayang. Ni nak puasa pula ni, ada orang boleh puasa tak boleh semayang. InsyaAllah umur panjang, kita doa supaya kita jumpa bulan puasa tak berapa hari dah. Dan saya lupa nak abang ucap tahniah kepada tuan-tuan semua, termasuk tu Imam dan AJK, kerana dapat anugerah masjid yang terbaik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih masjid kita, ahli qaryah kita, dianugerah yang istimewa. Dalam kitab Imam Suti kata, apabila seseorang itu dapat satu benda gembira, maka digalakkan, disunatkan kita mengucapkan tahniah. Apabila seorang itu dapat benda yang tak suka, disunatkan kita ucapkan ta'ziah. Imam Suti karang dalam kitab tahniah kerana boleh hidup dan masuk Ramadan. Masuk Ramadan, selamat menyambut Ramadan lagi. Tahniah kerana dipilih sebagai kampung yang memiliki rumah Allah yang dimakmurkan dengan sebaik mungkin. Kerana ada orang kampung tu paling banyak game mabuk ketum. Alhamdulillah kampung kita dapat hak balik hak baik, tak dapat hak jahat. Ada kampung mayang tak apa ada, markas ketum banyak. Waktu Jumaat kita lalu, lepas main Jumaat kita balik main Jumaat, masa nak pergi main lalu, dia berhimpun 4-5 orang. Balik main Jumaat, dia berhimpun. Rupanya dia paling Jumaat pun tak mayang. Adalah kampung belah Baghdad tu, terkenal dengan ahli qaryah mabuk ketum. Tuan-tuan terkenal dengan masjid yang dimakmurkan. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu nikmat, satu anugerah
iaitu kita dianugerahkan anugerah yang berkait dengan kebaikan, iaitu rumah Allah kita dimakmurkan sehingga diberikan anugerah yang istimewa oleh pihak yang membuat kajian di masjid seluruh Malaysia. Dalam kitab dikatakan, dalam hadis dikatakan, dalam Quran dikatakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam Quran kata beramallah kamu, yang melihat amalan kamu itu Allah dan Rasul dan orang beriman. Itu ayat yang menunjukkan pandangan masyarakat, pandangan orang beriman ada nilai di sudut syarak. Ayat Quran. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, antum syuhada'ullahi fawqal ard. Orang ramai merupakan saksi Allah atas muka bumi. Dalam kenyataan ulama disebutkan alsinatul khalqi aqlamul haqqi. Pen lidah manusia itu pen kebenaran. Bila manusia pakai kata hang ni bagus, kekalkan kebaikan dan tingkatkan kebaikan yang dipuji oleh orang. Bila manusia pakai kata hang ni jahat, ubah. Kalau betul dia kata kita jahat sungguh, kita ubah bagi jadi baik, kita bertaubat segera. Kerana kata-kata orang yang beriman ada nilai di sudut syarak. Antum syuhada'ullahi fawqal ard. Orang ramai merupakan saksi Allah atas muka bumi. Jadi kalau kita bergaul dengan seseorang, dengan masyarakat parti kita, dan dia sebut benda tu ada kebaikan pada kita syukur dan kita tingkatkan kebaikan. Kalau orang pakai kata kita ni tak ketahuan, jahat, buruk, kita cek tengok betul ya dia kata tu. Kalau betul kita segera bertaubat dan ubah jadi baik. Kalau tak betul kita dapat pahala kerana dia fitnah kita. Jadi Quran kata amalan yang kita lakukan jangan kita berasa Allah dan Rasul saja pandang, orang pandang aku tak peduli. Orang pandang pun ada nilai. Lebih lagi yang pandang tu adalah orang beriman. Cuma dalam kita beramal nak cari persetujuan seluruh manusia, yang tu tak dapat. Nabi SAW orang paling baik, Abu Jahal tak setuju, Abu Lahab tak setuju, Abdullah bin Ubay tak setuju. Maka dalam kita buat baik mesti ada orang tak setuju, komplain tak ni. Cuma kalau saya buat baik ni, benda tu baik di sudut syarak, orang kata orang tak setuju pun saya tak boleh pakai, saya tak tepi. Kenapa? Kerana keredaan Allah, keredaan manusia, seluruh manusia itu satu matlamat yang mustahil diperolehi, dan keredaan Allah satu matlamat yang tidak boleh ditinggalkan. Ulama sebut dalam pepatah mereka, ghayatun nasi la tudrak wa ghayatullahi la tutrak. Ghayatun nas la tudrak, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keredaan orang ramai, keseluruhan orang, keredaan seluruh manusia itu ghayatun la tudrak, satu matlamat yang tidak akan dicapai. Mustahil kita buat kerja nak bagi orang setuju kita semua. Wa ghayatullah wa ridallah ghayatun la tutrak. Dan keredaan Allah itu matlamat yang tidak boleh ditinggalkan. Maka kita kecil-kecil dulu ada orang baca wirid, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, engkau maksudku, tujuanku, dan redamu yang aku tuntut. Ni kita nak masuk bulan puasa, antara sembahyang tarawih, di antara doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon keredaan engkau dan syurga. Saya berlindung dengan engkau daripada ditimpa kemurkaanmu dan neraka. Kita minta redha Allah dalam bulan puasa. Dan bulan tak puasa pun kadang kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon keredaan engkau, dalam Quran kau, wa ridwanun minallahi akbar. Keredaan Allah itu amat besar. Ada hadis siapa baca pagi petang, Allah pasti bagi redha kat dia. Iaitu dia baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Siapa baca doa ini pagi dan petang, haqqun 'ala Allah an yurdiyah, Allah akan redha kepada orang yang baca tu. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan aku, wa bil islami dina, Islam sebagai cara hidup aku, agama aku, wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Bahkan orang yang bersifat sedemikian, kata dalam hadis, Allah bagi kemanisan iman.
Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Akan merasai kemanisan iman itu orang yang redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai cara hidup dia, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Di antara amalan yang mengundang redha Allah, kita makan, kita kata Alhamdulillah. Kita minum, kita kata Alhamdulillah selepas itu. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha wa an yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah redha kepada seorang hamba yang makan lalu dia mengucap Alhamdulillah selepas makan, dan minum mengucapkan Alhamdulillah selepas minum. Walaupun sepatah kita baca Alhamdulillah lepas makan, rajin lagi Alhamdulillah allazi at'amana sampai habis, Alhamdulillah selepas minum, Allah akan bagi keredaannya kepada kita. Redha Allah, Quran kata waridwanun minallahi akbar, keredaan daripada Allah itu amat besar, dan keredaan Allah itu telah diisytiharkan dalam Al-Quran kepada generasi para sahabat pada ayat 100 surah At-Taubah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan Allah isytihar lagi, kalau kita nak redha Allah, kita kena masukkan diri kita dalam golongan orang yang takut ke dia. Ayat yang sering kita baca dalam juzuk 30, radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Yang demikian itu Allah bagi kepada orang yang benar-benar takut kepada Tuhannya. Kalau saya mengaji daripada mula mengaji sampai malam ni, saya sudah memiliki perasaan takut pada Allah, saya sedang mendapat dan menanti redha Allah kat saya. Kalau saya mengaji sampai malam ni takut ke orang, ke Allah tak takut, depan orang bagus duduk seorang-seorang jadi tak ketahuan buat benda jahat, maka saya perlu cari redha Allah dengan cara cari rasa takut pada Allah masuk dalam hati. Ra'sul hikmati makhafatullah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertakan dengan rasa takut pada Allah. Dalam kitab Hikam kata, ilmu yang kamu tuntut bila menambah rasa takut kamu kepada Allah, itulah ilmu yang bermanfaat kepada kamu. Jika tidak, ilmu itu memudaratkan kamu. Al-ilmu idza zadat kal khasyatu falak wa illa fa'alaik, dalam kitab Hikam. Ilmu yang kamu mengaji dalam masjid, dalam surau, di sekolah, di universiti, di stadium, dalam forum perdana, tanyalah ustaz, dalam TV, dalam handphone, tang mana kamu tuntut ilmu, apabila kamu tuntut menambah dan menyertakan kepada kamu rasa takut pada Allah, pasti bawa manfaat ke kamu, bawa untung besar ke kamu. Tapi mengaji sampai tinggi mana pun takut pada Allah tak ada, rosak lingkup kamu. Iblis ilmu dia banyak, tok guru kepada malaikat, tak takut ke Allah Ta'ala, lingkup iblis. Maka manusia tinggi mana ilmu, kalau tak takut pada Allah jadi tak elok. Maka perasaan takut pada Allah ni dapat melalui mengaji, melalui ibadat, melalui doa, melalui akhlak dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawasanya orang takut pada Allah, dia tak berani buat jahat. Antaranya dia akan mengeluarkan zakat. Kalau dia tak keluar zakat, Allah Ta'ala kata lingkup harta kamu. Nak jaga harta kamu, keluarkan zakat. Hassinu amwalakum bizzakati, peliharalah harta kamu dengan cara mengeluarkan zakat. Kalau sakit, mungkin sakit zahir, sakit kaki, mungkin sakit dalaman, mungkin sakit jantung, darah tinggi, lemah jantung. Ada kawan saya jumpa kemarin, dia kata saya ni darah tinggi ustaz, saya duk jaga takut kolesterol, tapi alhamdulillah dekat ni duk pergi cek kolesterol saya stabil. Saya kata darah tinggi lalunya kolesterol ada? Dia kata alhamdulillah saya duk aman pagi 2 cancar ustaz, 1 cancar minyak zaitun, 1 cancar madu lebah tiap-tiap pagi. Lepas tu saya minum air, alhamdulillah saya pergi cek kolesterol saya stabil. Pasal apa? 2 cancar ni saya amal tak nak tinggal. Saya habang kat orang boleh, tapi makan 2 cancar tinggal 2 bulan. 1 cancar minyak zaitun ketika perut kosong di pagi hari, sekurang-kurangnya kalau siang malam lagi bagus ya. Pagi masa sebelum sarapan pagi, malam sebelum tidur. Lagi 1 madu lebah. Dia kata 1 cancar minyak zaitun, 1 cancar madu lebah, minum air tiap-tiap pagi semenjak saya tahu saya ada penyakit sambil picing. Alhamdulillah, kerana minyak zaitun memecahkan, menghapuskan kolesterol jahat yang ada dalam badan saya. Tu cerita orang yang pengalaman. Saya habang boleh. Jadi tanya ustaz, ustaz minum minyak mana? Minum secancar, cuti 2 bulan.
Tapi sekarang saya habaq, minyak zaitun ni salah satu daripada makanan sunnah yang baik, dan buah madu lebah pun makanan sunnah yang baik. Madu lebah 200 muka surat lebih. Minyak zaitun 100 muka surat lebih. Buah kurma 100 muka surat. Susu, cuka, ada kitab-kitab di rumah saya beli, satu tajuk, satu kitab. Kajian pakar-pakar di segi negara Arab tentang makanan-makanan sunnah. Jadi kalau kita tak kira ada penyakit tak ada penyakit, ni makanan yang baik disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, kita amai. Dia tidak memudaratkan kita. Dalam Quran kata syajaratin mubarakatin zaitunah dalam surah An-Nur. Dalam hadis kata kullu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makan minyak zaitun dia datang daripada pokok yang berkat. Dalam Quran kata madu lebah itu adalah penawak. Dalam hadis kata madu lebah adalah penawak. Maka kita paling segan kita makan 10 hari sekali. Saya sebut dulu kat tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, paling segan makan madu lebah sebulan 3 kali. Jangan tak makan 10 hari sekali, jangan sehari 10 kali. 10 hari sekali paling segan makan madu lebah. Cari hak original. Pasal apa? Pasal hadis suruh makan. Hari tu kita habaq lah, lupa habaq balik. Dalam kitab ni muka surat berapa kita cerita hari tu, barang siapa yang memakan madu lebah 3 pagi dalam sebulan, dia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Muka surat 221. Ambil gambar, buh dalam Facebook, buh dalam grup WhatsApp, muka surat 221. Man la'iqa al-asala salasa ghadawatin kulla syahrin lam yusibhu 'azimun minal bala. Sesiapa yang menjilat madu lebah, makan madu lebah secancar 3 pagi dalam sebulan, maksud dia paling baik makan pagi ketika perut kosong. Dalam istilah kita dia panggil al-riq. Al-riq tu bukan makan sekali aja orang basi, setengah orang dia terjemah aku tu. Dia kata tak salah kongok makan terus. Tak, al-riq tu mana ketika perut kosong, sebelum makan yang lain. Sebelum makan nasi lemak roti canai, makan dulu mula-mula madu lebah. Berapa kali? Paling segan 10 hari sekali. Salasa qadawat, 3 pagi, kulla syahrin, pada setiap bulan. Lam yusibhu 'azimun minal bala, dia tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Ustaz, saya kencing manis, nak makan madu lebah macam mana? Madu lebah kan manis. Cari yang original, main pada Yaman kan, main mana tulang ke mana. Hak original dia pecek dah gula kadar dia banyak ni. Pi kat Fama dia tahu. Madu lebah ni telah dikaji kadar gula dia banyak ni. Madu lebah sidir daripada Yaman, bagus. Kalau hak tak campur, kadar gula dia banyak ni. Dan ada ulama karang kitab tentang apakah orang kencing manis boleh makan madu lebah ataupun tidak. Cuma saya duk cakap lebih-lebih, berkata hang bukan doktor, pi duk syarah kat kami, hang tak kenal. Saya habaq cuma dalam hadis. Hadis kata bagus makan madu lebah 3 kali sebulan, paling segan. Kalau tiap pagi lagi bagus, cuma mahal sikit. Hadis ada depan mata tuan-tuan. Ayat Quran pun ada. Ayat 69 surah An-Nahli, surah lebah. Hadis Ibnu Majah, muka surat 221. Wallahu alam. Kita berhenti tadi dulu walaupun panjang kerana lewat dah. Kat sejam dah. Jadi hadis ini insya-Allah kita akan sambung tajuk berikutnya, pahala memuliakan tetamu. Cuma bulan depan kita puasa, jadi pertemuan kita kalau umur panjang insya-Allah selepas Ramadan pula. Jadi kullu am wa antum bi khair, selamat menyambut Ramadan. Saya pun kuih dekat Ramadan ni lagi banyak agak program yang kena hadir. Hari ni di sini, esok 2-3 tempat lagi, lusa lagi 3-4, tulat nak kena pergi Pahang pula. 3 hari di Pahang, hari Rabu baru balik insya-Allah. Jadi pertemuan kita sebelum Ramadan berakhir di sini. Insya-Allah umur panjang kita jumpa pula pada selepas raya insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.